Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位主所爱兄弟姐妹们平安， Kita bersyukur hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. 感谢上帝，我们今天能够朝见他。 Saudara, kita sudah memasuki bulan Mei, saudara. 我们这个时候已经进入5月份， Dan kita bersyukur Tuhan memelihara kita selama tahun 2021 ini. 我们非常感谢上帝一次的看顾保守我们每一个人。 Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 那我们还没有思想上帝话之前，让我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami berterima kasih karena kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. 天父上帝，我们感谢你赐下这样的机会，让我们能够敬拜你。 Karena setiap orang yang menghampiri hadirat Tuhan, Engkau pasti menyediakan berkat baginya. 因为每一个朝见你的人，你必会为他们预备一切的福祝。 Oleh karena itu Tuhan, kami bersuka cita waktu kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. 因此，当我们每个人能够一起来到你面前的时候，我们充满喜乐。 Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami begitu memberkati hidup kami. 你的灵在我们生命当中，实在是祝福我们。 Itulah kami rindukan selama kami beribadah, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. 当我们敬拜你的时候，你灵在我们当中。 Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. 拜跪下，我们要学习你的话语， Tuhan berbicara kepada kami. 求你对我们说话。 Tuhan menitipkan firman-Mu kepada kami. 你把你的话语寄托于我们， Supaya kami boleh melihat keajaiban firman-Mu ya Tuhan. 好让我们能够看到你话语的奇妙， Dan kami boleh menghidupi firman-Mu. 并且能够活出你的话， Sehingga kami boleh mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. 好让我们能够感受到在主里面的一切充足。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 求你对我们说话， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, hari ini kita akan masuk kepada surat Filipi bagian yang terakhir. 今天呢，我们要读腓立比书，是最后的一部分。 Mari kita baca Filipi ini dari pasal 4 ayat 10 sampai selesai, yaitu ayat 23. 我们要读腓立比书第4章，从第10节到结束就是23节。 Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. 我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生，你们向来就思念我，只是没得机会。 Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。 Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 我知道怎么样处卑贱，也知道怎么样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 我靠着那加给我力量的，凡事都能做。 Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. 然而你们和我同受患难，原是美事。 Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. 腓立比人啊，你们也知道，我出传福音离了马其顿的时候，论到受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。 Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 就是我在帖撒罗尼迦，你们也1次2次的打发人供给我的需要。 Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. 我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。 Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. 当我样样都有，并且有余，我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。 Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. 愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿门。 Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. 请问在基督耶稣里的各位圣徒安，在我这里的众圣弟兄都问你们安。 Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. 众圣徒都问你们安，在该撒家里的人特特的问你们安。 Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. 愿主耶稣的恩常在你们心里。 Saudara-saudara, ini adalah bagian terakhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. 这是使徒保罗写给腓立比书的最后一封信。 Saudara, di bagian akhir Rasul Paulus mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih untuk bantuan jemaat Filipi bagi Rasul Paulus. 在这最后的部分的时候，使徒保罗趁这个机会向腓立比的圣徒向他们感谢。 Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sangat bersuka cita atas perhatian jemaat Filipi bagi Rasul Paulus. 那使徒保罗说他很喜乐，因为腓立比教会对他的关心。 Saudara, dari bagian ini kita tahu, saudara-saudara, bahwa bantuan jemaat Filipi kepada pelayanan Rasul Paulus bukan cuma sekali ini. 我们知道从这封信中，那个腓立比教会给使徒保罗的帮助不是一两次罢了。 Tapi setidaknya, saudara, kalau saudara menghitung, saudara-saudara, bisa setidaknya 3 kali udah ada bantuan kepada Rasul Paulus. 如果我们算的话，大概至少都有3次了。 Nah, disitulah saudara-saudara Rasul Paulus mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi hati kasih daripada jemaat Filipi. 那么这使徒保罗呢，就趁这个机会向他们感谢和感恩。 Dan Rasul Paulus memberitahukan bahwa sebetulnya jemaat Filipi adalah jemaat yang peduli atau perhatian kepada Rasul Paulus. 那么实际上呢，腓立比教会是非常的关心使徒保罗的。 Cuma Rasul Paulus berkata, memang untuk memberi bantuan itu seringkali tidak ada kesempatan. 使徒保罗说，有时候呢，这帮助很多时候都没有机会。 Saudara, pada zaman dulu sama hari ini berbeda. 以前的时代跟现在不一样。 Kalau hari ini saudara mau bantu, saudara bisa tinggal transfer, saudara-saudara ya, uang kita transfer ke orang lain. 如果现在你要帮助别人呢，你只要转账到他的户口就够了。 Tapi zaman Rasul Paulus nggak bisa transfer, saudara. 但是在保罗时代，我们不能够用转账的方式。 Kecuali ada orang dari kota Filipi mau ke kota Roma, orang titip uang itu kepadanya untuk berangkat. 除非从腓立比有人要出发到罗马去，他们就寄托他把这个钱带过去。 Tapi berapa banyak orang Kristen yang mau pergi ke Roma dari Filipi? 但是腓立比人有多少要去罗马的呢？ Saudara, tidak selalu ada. 不会 Karena 总是有， perjalanan tidak terlalu gampang. 因为在路途上并不容易。 Maka itu Rasulullah berkata, perhatianmu selalu ada, cuma kesempatan selalu tidak ada. 因此，保罗说：“你们关心我是总会关心我的，但是机会不总是有。” Saudara, hari ini Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan, dan kesempatan itu dengan mudah kita bisa raih. 那么今天呢，上帝很容易的一次再的赐给我们机会。 Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki hati yang mengasihi? 但是问题是我们是否有爱人的心？ Saudara, jika kita tidak punya hati, meskipun kesempatan itu ada, kita tidak pernah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. 如果我们没有这样的心，即使我们有机会，我们也不会向别人显出我们的爱心。 Saudara, di bagian akhir daripada surat Filipi, Rasul Paulus memberitahukan bagaimanakah Rasul Paulus melayani dan bagaimana Rasul Paulus hidup. 那么在这个最后一部分呢，使徒保罗说他是怎么样的侍奉，怎么样的服侍别人。 Saudara, ternyata saudara-saudara, Rasul Paulus mempunyai falsafah hidup yang khusus juga. 原来使徒保罗有特别的生活哲理。 Maka itu saudara-saudara, kalau saudara baca surat Filipi, kita terkejut sekali saudara-saudara. Di situ surat mengandung kesaksian Rasul Paulus bagaimana dia bersuka cita meskipun dalam penjara. 那么从腓立比书的时候，我们可以看到，使徒保罗即使在那个侍奉当中，他多么的喜乐；即使呢，他卸在监里。 Bahkan orang menghasut dia tidak apa-apa, saudara. 即使有人去那个讲他，他也没有。 Yang penting Injil diberitakan. 最重要的就是传福音。 Saudara, apa rahasianya Rasul Paulus bisa memiliki hidup yang seperti ini? 那么使徒保罗拥有这样的生活方式是有什么秘诀呢？ Saudara, di bagian akhir surat ini, 在这封信的最后 kita 部 baru 分， tahu, saudara. 我们才知道， Saudara, Rasul Paulus memiliki rasa cukup dalam hidupnya. 原来使徒保罗在他生命当中感到知足 Atau 满 bahasa 足。 Inggrisnya contentment. 在英文就是知足， Rasa puas, saudara. 就是满足。
Saudara, Rasul Paulus pernah menasihati Timotius terkait hal ini. 那么关于这件事情，使徒保罗曾经劝勉提摩 Itu 太， terdapat di 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 7. 那是在提摩太前书第6章第6、第7节。 Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 然而敬虔加上资助，便是大利了，因为我们没有带什么来到世上，我们也不能带什么去。 Saudara, inilah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. 这是使徒保罗劝勉提摩太的话。 Saudara, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, kata ibadah itu artinya memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar bagi kita. 所以敬虔呢，如果加上资助，便带来的大利。 Saudara, Rasul Paulus bukan hanya menasihati Timotius, 那么使徒保罗不只是劝勉提摩太， tapi dia sendiri memiliki rasa cukup itu. 而且他本身也拥有这种满足感， Saudara, biarlah ini menjadi satu gaya hidup kita juga 这也成为我们每个人的生活方式。 sebagai orang-orang percaya. 作为信徒， Saudara, kita memiliki rasa cukup itu, saudara. 我们有那种资助感或是满足感， Contentment, rasa puas. 就是有满足感。 Saudara, kenapa, saudara-saudara? Rasa puas ini bisa memberikan keuntungan bagi kita. 为什么这样的满足感能够带来大利呢？ Saudara, rasa cukup bukan berarti bahwa pengalaman itu kita alami waktu kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan. 那么满足不是说我们有那个经历，我们有机会去得到的时候， Tapi rasa cukup itu, saudara-saudara, waktu kita bisa mensyukuri apa yang kita terima daripada Tuhan. 那么资助呢，是我们能够为上帝所供应我们的一切呢，我们感到感恩。 Saudara, apakah keuntungan kita kalau kita memiliki rasa cukup ini? 如果我们有资助的心，有什么大利呢？ Saudara, yang pertama-tama, saudara, 第一， saudara kita bisa menerima pengalaman hidup apapun yang terjadi dalam hidup kita. 我们能够在生命当中能够接受任何的那个经历。 Saudara, kita tahu, saudara, hidup kita tidak selalu lancar, bukan? 我们知道生活不总是顺利的， Kadang tidak lancar, 有时候顺利， tidak selalu kita dalam suasana yang baik, 有时候在顺境， kadang ada penderitaan, 有时候有痛苦， kadang ada kesulitan. 有时候有困难。 Saudara-saudara, ketika kita memiliki rasa cukup, 当我们有这种满足感或 maka 是自 ketika 主 kita 感， mengalami satu perubahan, mengalami kesulitan, penderitaan, kita mempunyai kemampuan menerimanya yang begitu bagus. 就是我们即使面对一些困难或是难题的时候，我们都能够欣然的接受。 Saudara, kesulitan itu sendiri sudah menyulitkan kita, bukan? 那么困难本身就已经为难了我们了， Penderitaan itu sendiri sudah membuat kita menderita, bukan? 那么痛苦本身已经为难了我们了。 Tapi saudara, kalau kita tidak punya rasa cukup, saudara, kita menambah penderitaan itu. 但是如果我们没有资助的心，我们就加这些痛苦，就加了痛苦， Kita jadi tambah susah. 我们就更加的痛苦， Karena kita nggak bisa terima, saudara. 因为我们不能接受。 Maka itu, saudara, penting sekali contentment dalam hidup sebagai orang percaya. 所以满足感对信徒是非常重要的。 Keuntungan yang kedua, saudara, kalau saudara kita memiliki rasa cukup, maka saudara bisa fokus kepada tujuan hidup kita. 第二就是我们能够专注于我们生活的目标。 Saudara, rasa tidak cukup, saudara-saudara, membuat kita tidak konsentrasi kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya. 如果我们没有资助的心呢，我们就不能够专心于我们生活的目标， Karena kita selalu diganggu oleh apa yang kita inginkan dalam hidup kita. 因为我们的生活总是会让我们那些预感而骚扰的。 Maka itu, saudara-saudara, kalau saudara dan saya memiliki contentment, maka saudara, pencapaian kita, pekerjaan kita menjadi terarah kepada tujuan hidup kita. 因此，如果我们有满足感的时候呢，我们所做的一切，我们所做的一些事情呢，我们都有一些目标， Bukan itu saja, saudara. 不只是这样。 Kalau saudara dan saya punya rasa cukup, saudara dan saya akan mengalami hidup ini begitu bermakna. 如果你和我都有这种自助的心，那么呢，我们就觉得这当前生活是如此的有意义。 Saudara-saudara, hidup yang bermakna adalah suatu kehidupan yang membahagiakan hidup kita, bukan? 那有意义的生活是一个让我们能够开心的生活。 Saudara, rasa bermakna bisa hilang waktu kita tidak memiliki rasa cukup dalam hidup kita. 如果我们在生活当中没有这种自助感呢，那么这一些都会过去。 Saudara, yang terakhir, saudara, rasa cukup 最后一点， sangat penting dalam hidup kita. 在我们生命中自助是非常 Kenapa, 重要的 saudara？ 是为什么？ Saudara, ternyata rasa cukup itu mengurangi stres kita, saudara. 因为Ya 自助感呢能够减轻我们精神的压力， Mengurangi rasa khawatir kita.
能够减少我们的挂虑， mengurangi rasa takut kita. 能够减轻我们的恐惧感。 Saudara, dengan rasa cukup, saudara mengurangi banyak stres dalam hidup ini. 那有了知足的心，我们就能够减少很多的压力。 Namun saudara, waktu saudara membaca firman Tuhan hari ini, 但是如果我们读今天上帝的话语， saudara, ternyata rasa cukup dalam diri Rasul Paulus membuat dia menjadi seorang yang bisa fokus untuk melayani orang lain. 那么使徒保罗因为这样的知足的心呢，使他有能力去服侍别人。 Dia bisa fokus kepada bagaimana dia bisa menolong orang lain supaya orang lain itu berbuah bagi Tuhan. 他就能够更加的专注去帮助别人，好让别人能够结果子。 Saudara, ayat 17 mengatakan begini. 第17节也这样子说。 Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan kamu. 我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。 Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak mencari pemberian Filipi itu. 那么使徒保罗并没有去寻找腓立比给他的一些馈 Saudara, yang 送， dikejar Rasul Paulus bukan pemberian itu. 他所追求的并不是这些馈送， Tapi yang Rasul Paulus kejar itu adalah supaya jemaat Filipi bisa berbuah bagi Tuhan. 他所追求就是腓立比的教会能够结果子。 Saudara, semangat seperti ini bisa terjadi ketika seseorang itu punya contentment, punya rasa cukup dalam hidupnya. 那么这样的精神呢，就是那些有在生活当中懂得感恩或是知足的人。 Saudara, ketika seorang tidak punya rasa cukup, bahkan kebaikannya pun kepada orang lain punya motivasi supaya dia bisa mendapatkan sesuatu. 那么如果我们没有知足的心呢，那么我们对别人的动机都有一些不一样， Karena dia belum cukup, merasa belum cukup. 因为他一直感到还不够。 Nah, saudara-saudara, waktu seseorang mempunyai rasa cukup, maka saudara-saudara, dia bisa melayani, lebih fokus bagaimana jadi berkat bagi orang lain. 当一个人有知足的心，他就更加的专注去服侍别人，好让别人能够结果子。 Saudara, bukankah itu yang diberikan teladan oleh Tuhan Yesus? 这就是主耶稣所赐给我们的榜样。 Tuhan Yesus berkata apa, saudara? 主耶稣怎么说呢？ Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. 我来并不要受别人的服侍，乃是要服侍人。 Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa ada rasa cukup, maka fokus dia adalah kepada orang lain. 所以这就是他懂得知足，那么他的专注力就懂去怎么样的去帮助别人。 Saudara, jangan lupa, Rasul Paulus masih dalam penjara. 千万不要忘记，使徒保罗这个时候还下在监里。 Saudara, meskipun dia dalam penjara, tetapi dia bisa melayani orang lain karena rasa cukup itu. 即使他现在在监里，但是因为他有知足的心，他还是能够服侍别人。 Saudara, mungkin hari ini saudara mengalami kesulitan. 你可能今天经历了一些困难， Namun saudara, ketika saudara memiliki contentment, maka saudara bisa melayani orang lain. 但是如果你有知足的心，你就能够服侍别人。 Nah, saudara, bagaimana saudara Rasul Paulus bisa memiliki rasa cukup atau contentment atau rasa puas ini? 那么使徒保罗，怎么样的才有这种知足感呢？ Saudara, mari kita melihat ayat 11 yang pertama, saudara. 我们看第11节。 Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 我并不是因缺乏说这话，要我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。 Saudara, yang pertama-tama, saudara, ternyata saudara memiliki semangat rasa cukup ini kita harus belajar. 那么第一呢，我们要有这样的懂得知足的心呢，就是要学习， Rasul Paulus berkata belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 就是要学习在凡事都懂得知足。 Artinya saudara-saudara, rasa cukup ini saudara bukanlah otomatis kita bisa memilikinya. 所以这个知不是自然而然我们能够拥有的， Saudara, ada proses bagaimana kita bisa memiliki contentment dalam hidup kita. 这是有过程的。在这过程当中，我们才能够经历到我们怎么样懂得。 Dan proses itu disebut dengan proses belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 这个过程就是一个学习怎么样知足的过程。 Saudara, bagaimana Rasul Paulus belajar? 那么使徒保罗怎么样学习呢？ Saudara, kalau lihat ayat 12, 如果我们看第12 di 节， situ Paulus berkata apa, saudara? 使徒保罗怎么说呢？ Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. 他说：“我知道怎么处卑贱，也知道怎么样处丰富。”
Saudara, kata tahu di sini bukan karena dia dikasih tahu orang lain. 这里所谓的知道，并不是因为别人告诉他， Saudara tahu di sini karena dia mengalami sendiri. 这里所谓的知道，是因为他已经经历了。 Maka dia katakan dia tahu apa arti kekurangan, apa arti kelimpahan. 所以他说：“我知道怎么样的储备剑，怎么样的储丰富。” Saudara-saudara, pengalaman hidup Rasul Paulus, disitulah dia belajar bagaimana dia mencukupkan diri dalam segala keadaan. 那么接着使徒保罗的生活经历呢，他在学习怎么样的懂得知足。 Memang kelimpahan itu enak, saudara. 那么满足呢是很享受的， Kekurangan itu tidak enak. 如果缺乏呢就不大好。 Tapi yang luar biasa dari firman Tuhan hari ini, bahwa baik kelimpahan maupun kekurangan itu adalah bagian yang Tuhan sediakan bagi orang percaya untuk membangun kehidupan orang percaya. 那么今天话语的奇妙就是无论是怎么样的卑贱，怎么样的丰富，我们就从中学习，那我们就经历这样的知足的生活。 Saudara, kelimpahan tidak berarti saudara boleh tidak menguasai diri. 那么知足的生活呢，并不是我们不能够限制自己。 Kekurangan tidak berarti Tuhan ingin saudara menjadi begitu seorang yang begitu menderita, saudara. 那么缺乏的人，也不是说叫你成为一个痛苦的人。 Tapi Tuhan ingin membentuk kita supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki contentment, rasa cukup itu. 但是上帝要塑造我们怎么样成为一个知足的人。 Saudara, hari ini banyak di antara kita yang menghadapi kesulitan. 那么今天呢，我们当中很多人面对困难， Tapi firman Tuhan hari ini memberikan kabar baik bagi kita. 但是今天上帝的话也把好消息传给我们。 Saudara, ketika Tuhan mengizinkan kesulitan itu datang dalam hidup kita, 如果上帝允许我们的生活中经历困难， Tuhan mau kita belajar 上帝要我们学习， memiliki rasa cukup. 要学习有知足的心。 Lalu Rasul Paulus berkata apa di ayat 12b, saudara? 那么第12节下半节，使徒保罗怎么说呢？ Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam hal kelaparan. 他说：“或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。” Saudara, kata dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu merupakan rahasia bagiku. Inggrisnya begini, saudara. I have learned the secret of facing plenty and hunger. 那么英文跟中文是一样的，谁是谁在，我都得了秘诀。 Aku telah belajar rahasia menghadapi kelimpahan dan kelaparan. 我已经学会了这个秘诀，怎么样的去储卑贱，怎么样储丰富。 Saudara, kata saya telah belajar itu berarti saya telah dilatih. 那么这里说我已经学会了，就是我已经受训练了。 Saudara-saudara, kehidupan Rasul Paulus itu, saudara-saudara, baik kelimpahan, kekurangan, kelaparan atau kelimpahan, saudara-saudara, itu melatih dirinya. 那么使徒保罗，无论是卑贱，或者是丰富，无论是充足，或者是饥饿，他都在一直的训练自己， Sehingga saudara-saudara di dalam situasi yang berbeda-beda, dia tetap bisa menguasai diri. 一直在各种各样的情形当中，他都能够适应。 Saudara, seorang atlet, saudara-saudara, bagaimana mereka bisa mengendalikan dirinya? Saudara-saudara, karena mereka latihan, bukan? 那么一个运动员，他怎么样的去追求他的梦想呢？因为他们在训练。 Saudara, kalau mereka tidak latihan, saudara, mereka tidak bisa kendalikan dirinya. 如果他们没有训练的话呢，他们就不能够控制自己。 Saudara, demikian juga orang percaya. 信徒也是一样。 Saudara Paulus berkata bagaimana dia bisa punya contentment karena dia dilatih dalam segala situasi yang berbeda-beda yang dialami, itulah yang melatih diri dia. 使徒保罗说，他为什么已经有知识心呢？因为在各种各样的情形当中，他一直的训练自己，以致要适应自己，以致他懂得怎么样的自助。 Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang senang melatih kita, saudara. 那我们的上帝也是喜欢训练我们的上帝， Saudara, karena kita ini anak-anaknya. 因为我们是他的儿女。 Ya, kalau saudara punya anak sama, saudara ya. 如果我们有儿女也是一样， Saudara melatih anak-anak saudara. 我们去训练我们的儿女。 Ya, kita mengasihi anak berbeda dengan memanjakan anak. 我们管教孩子跟我们宠孩子是不一样的。 Saudara, anak yang manja, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. 那么一个宠溺的孩子，他不能够控制自己。 Tapi anak yang dikasih orang tua, dilatih, saudara. Orang anak ini dia bisa menguasai dirinya. 但是一个被父母所爱的孩子，所训练的孩子，他懂得怎么样控制自己。 Yaitu terkait dengan rasa cukup, saudara. 这就是跟满足或是知 Saudara, 足 rasa 息息 cukup 相 kita 关。 harus belajar, saudara. 我们要学习知足。 Saudara, orang yang hidup sederhana, saudara, 一个过着简陋的生活的人， lebih tangguh menghadapi perubahan, 他面对一些改变呢，就比较强壮； lebih tangguh menghadapi badai. 他面对风暴也更强壮。 Tapi bagi orang yang biasa hidup mewah, saudara, 但是对于一个平常活在奢侈生活当中的人， tidak terlalu gampang menghadapi
perubahan-perubahan yang sangat besar. 然后面对一些大的改变，他们不大能够适应。 Saudara, orang yang hidup sederhana, 一个过得简陋生活的人， bagaimanapun limpahnya hidupnya, dia tetap sederhana. 他的生活无论多么的满足，他都是过着很简陋的生活。 Ketika dia menghadapi kesulitan, 当他面对困难的时候， dia memang hidupnya sederhana. 因为他过着简陋的生活， Saudara tidak bergoncang, saudara. 并没有多大的那个动荡。 Maka itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. 对主所兄弟姐妹， Penting sekali saudara-saudara ketika kita memiliki rasa cukup, maka kita menjadi orang-orang yang hidupnya sederhana. 所以我们如果有知足的心呢，我们就能够过着简陋的生 Sehingga 活， badai apapun yang kita hadapi, kita menjadi orang Kristen yang kuat. 以致我们无论面对怎么样的风暴，我们能够成为一个强壮的基督 Yang 徒。 kedua, saudara. 第二， Saudara Paulus di ayat 13 berkata begini. 使徒保罗第3节说。 Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 我靠着那加给我力量的，凡事都能做。 Saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus punya rasa cukup? 那么使徒保罗怎么样有这样知足的心呢？ Saudara, rasa cukup Rasul Paulus bukan pada diri dia sendiri. 他这样的知足感，并不是在于他自己， Bukan juga karena terapi psikologi sehingga dia punya rasa cukup. 也不是去治疗一些心理的治疗。 Saudara, hari ini bisa saudara ada training-training bagaimana kita bisa secara psikologi merasa rasa cukup. 现在呢，有很多的训练，在我们心理上怎么样感到知足。 Tapi saudara-saudara, Rasul Paulus rasa cukupnya ada di dalam Kristus. 但是使徒保罗的知足在于基督。 Maksudnya adalah bagi Paulus, Kristus itu cukup bagi dia. 对于保罗，基督已经够了。 Saudara kasih dalam Tuhan, 各位主所圣的姐妹， Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 我靠着那加给我力量的，凡事都能做。 Saudara, sebenarnya bahasa Inggris yang lebih terjemahan lebih persis ke teks asli berbunyi begini, saudara. I can do all things through Him who strengthen me. 那么英文跟中文是一样的，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。 Saudara, sangat menarik, saudara. Dalam rasa cukup Rasul Paulus di dalam Kristus, dia katakan, I can do all things. Aku dapat melakukan segala perkara. 所以使徒保罗说得很好，我靠着那个加给我力量就是基督，我凡事就能做了。 Saudara, seringkali kita pikir kalau orang punya rasa cukup, dia tidak punya drive di dalam hidupnya. 所以我们一个人如果没有知足感的话，他的生活当中就没有动力， Dia akan hidup idle, tidak berbuat apa-apa. 他就会很懒散的过活， Karena udah rasa cukup, 因为他已经觉得 nggak 足 perlu 够 berbuat 了， apa-apa. 不必要再做什么事 Tapi 情。 saudara-saudara, di dalam Kristus, saudara, Rasul Paulus berkata apa? Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia. 但使徒保罗说，在基督里我凡事都能做。 Justru saudara-saudara, rasa cukup di dalam Kristus itu mendrive Rasul Paulus untuk melakukan sesuatu. 那么在基督里的知足感呢，就推动了使徒保罗，是给他动力，只要什么事情都能做。 Mengapa demikian? 为什么这样？ Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat Korintus, karena kasih Kristus itu yang mendorong Rasul Paulus berbuat sesuatu. 那么圣经也记载说，基督的能力呢，推动他，使他能够做事情， Saudara, menarik bukan? 是很有趣的。 Orang percaya yang mengalami kasih Tuhan, Mas- dia tidak berhenti hanya pada dirinya, tapi dia didorong melakukan sesuatu bagi orang lain. 那么一个已经领受上帝的爱的人，他不是只是自己领受，而是他怎么样的有这样的动力去帮助别人和爱别人。 Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus dalam kebangkitannya berjumpa dengan Petrus? 我们还记得保罗复活的时候，碰见彼得的事情吗？ Setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, 当彼得已经否认主耶稣3次， setelah makan, 吃了之后 maka，Tuhan Yesus berpaling kepada Simon Petrus. 那么那个戒度呢，耶稣就看向彼得， Lalu Tuhan berkata begini, 那么主就这样子说： Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? 他说，约翰的儿子彼得啊，你爱我是否比这些更深？ Saudara, saat Tuhan Yesus makan bersama Petrus, Simon tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. 那么当那个主耶稣跟彼得一起做戏的时候，西门知道主耶稣非常爱他。 Tuhan ingin mengkonfirmasi kasih Petrus kepada Tuhan Yesus. 那么主耶稣只是要印证那个彼得对主耶稣的爱。 Tetapi menarik sekali waktu Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. 所以很奇怪，当彼得说主啊，我爱你， Saudara, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. 主并没有停止在那里。 Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. 他说你牧养我的羊。 Saudara-saudara, kasih Tuhan itu mendorong kita untuk dapat melakukan sesuatu bagi orang lain.
所以基督的爱呢，能够推动我们为别人做事情。 Saudara-saudara, kekuatan yang Tuhan berikan karena Tuhan kita hidup, saudara. 上帝能够赐给我们力量，因为我们的上帝是活的上 Saudara, 帝。 jikalau Tuhan Yesus itu hanya mati, tidak bangkit, dia tidak bisa menyertai kita. 如果我们的主死了没有复活，他就不能够赐给我们任何东西。 Tapi karena dia hidup, dialah yang menyertai kita. 但是因为他活着，他能够与我们同在。 Saudara, karena dia menyertai kita, saudara-saudara, dia bisa memberikan kekuatan kepada kita. 因为他与我们同在，他就能够赐给我们力量。 Saudara, Rasul Paulus pernah mengalami banyak hal dalam hidupnya. 那么使徒保罗在生命当中经历很多事情。 Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah berdoa berkali-kali kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab begini, saudara, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. 那么保罗呢，很时常向主耶稣祷告，但是主耶稣的回答就是我的恩典够你用，因为我的能力在人的软弱上显得完全。 Saudara, penyertaan Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. 那么主耶稣知道我们所需要的是什么， Saudara, disitulah saudara orang percaya bisa memiliki rasa cukup di dalam 因 Kristus. 此信徒能够拥有这样的自助感。 Saudara-saudara, Rasul Paulus, saudara-saudara, dia tahu bahwa Kristus mengasihi dia. 而使徒保罗知道主耶稣爱他， Dia tahu bagaimana Tuhan Yesus rela mati bagi dia. 他知道主耶稣怎么样的甘愿为他死， Saudara, dia berkata dia adalah orang paling berdosa. 他是罪魁祸首， Dia berkata dia orang paling hina. 他是最卑微的人。 Tetapi saudara-saudara, anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu kepada dia begitu besar. 但是上帝的恩典、上帝的爱对他是如此的浩大。 Saudara, dalam kesulitan Rasul Paulus mengingat selalu akan kasih Tuhan di kayu salib itu. 在使徒保罗的困难当中、软弱当中，他永远记得主耶稣在十字架上的爱。 Saudara, itulah yang membuat Rasul Paulus memiliki rasa cukup. 这就是为什么使徒保罗拥有这样自助的心。 Saudara, ketika engkau dan saya menghadapi kesulitan, 当你和我面对困难的时候， melihat jalan seperti gelap, 我们看到前面的路仿佛很黑暗， seperti hidup tidak ada jalan keluar. 好像生活已经没有出路。 Saudara, mari kita pandang kepada salib Kristus. 让我们仰望基督十字架。 Saudara, jikalau Kristus rela mati menanggung dosa kita, apakah Kristus tidak membuka jalan dalam hidup kita? 如果基督愿意承担我们的罪，死在十字架上，难道基督不会为我们开路吗？ Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, di dalam dia aku dapat melakukan segala perkara. 使徒保罗说，在主里我凡事都能做。 Tentu itu adalah yang di dalam kehendak Tuhan. 当然，这一切是在上帝旨意当中。 Saudara, rasa cukup kita harus di dalam Kristus. 我们的一切的自助感一定要在主里， Saudara, sini belajar satu hal. 一定要学习一件事情。 Saudara, untuk memilikinya itu kita harus memiliki disiplin rohani, saudara. 我要拥有这些，我们要有属灵上的纪律。 Bagaimana dengan hidup doa, saudara? 我们的祷告生活怎么样？ Bagaimana hidup membaca firman, saudara? 我们的读经生活怎么样？ Bagaimana dengan hidup ibadah, saudara? 我们敬拜生活怎么样？ Saudara, semuanya itu, saudara-saudara, kita bisa mengalami rasa cukup. 在这一届当中，我们能够经历一些知足。 Saudara, rasa cukup bukan tergantung dari apa yang di luar kita. 那么自助感呢，并不是在我们以外的。 Ada orang punya banyak hal di luarnya tapi tidak pernah rasa cukup. 有些人他什么事情都有了，但是没有 Soal 满足 rasa 感。 cukup berkaitan dengan apa yang di dalam diri kita. 所以自助感呢，是在我们心里面怎么 Disitulah 想。 saudara-saudara waktu relasi kita dengan Tuhan begitu dekat. 因此，让我们跟上帝的关系如此接近 Saudara 的时 bisa 候， memiliki rasa cukup dalam hidup 我 saudara. 们在生活当中就能够感到知足。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. 因为上帝感谢你所赐的话语。 Hari ini kami belajar sesuatu dari Rasul Paulus, 今天我们向主耶稣保罗学习一件事情， yaitu rasa cukup dalam hidup ini. 就是在生活中感到知足。 Sehingga ya Tuhan, kami boleh bersandar kepada kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. 以致我们能够依靠上帝的爱、上帝的力量，以致在生活当中我们凡事都能做。 Tuhan, kami bersyukur karena situasi yang berubah, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, justru itu melatih hidup kami supaya kami belajar beradaptasi. 我在生活当中的改变，有时候好顺境，有时候逆境，但是从中我们学习怎么样的适应， Bahkan dalam hal-hal yang sangat sulit, Tuhan Engkau menguatkan kami. 以致在困难当中你兼顾我们， Supaya kami cakap menanggungnya ya Tuhan. 以致我们有能力承担一切。 Tuhan ajar kami selalu memiliki persekutuan dengan Kristus, kami memiliki kedekatan dengan Kristus. 求你帮助我们，让我们有跟你一个美好的团契，跟你美好的亲近， Sehingga hidup yang Tuhan berikan kepada kami, itu kami alami dan hidup itu dalam kelimpahannya. 以致说在主所赐给我们的生命当中，我们能够经历一切的满足。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告。 Amin.